bertemu kembali dalam Niaga Awani, dan semalam sebenarnya Jabatan Perangkaan Dosa mengeluarkan statistik berkenaan dengan perdagangan borong dan runcit yang mencatatkan nilai jualan berjumlah RM138.5 bilion meningkat 4.3% tahun ke tahun pada Jun 2023 dengan prestasi suku tahunan nilai jualan perdagangan borong dan runcit berkembang sebanyak 5.7% kepada RM412.4 bilion pada suku tahun kedua, di mana Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata peningkatan pada Jun disumbangkan oleh subsektor perdagangan runcit yang meningkat 5.8% atau RM3.2 bilion kepada RM59.4 bilion. Okey, ini antara data-data penting yang nak saya kongsikan buat waktu ini. Okey, secara keseluruhannya seperti yang dilaporkan, ianya ada peningkatan melibatkan perdagangan borong dan runcit. Ini dengan data, okey, jika kita boleh telitikan di sini, dari segi nilai jualan ini cukup penting untuk kita lihat secara keseluruhan nilai jualan dalam bentuk perbandingan antara Mei dan juga Jun di sini dengan nilai keseluruhan adalah 138.5 bilion, dengan Jun adalah sekitar 4.3%, dan jika dibandingkan pada Mei adalah 6.6%. 138.5 bilion ini angka nilai jualannya, dengan jika kita lihat dari segi volume 148.8 mata. Ini adalah data untuk bulan Jun dengan kenaikan adalah 3.1%, dengan Mei pula adalah hanya ataupun pada kadar 4 peningkatan pada kadar 4.6% Mei dan Jun. Secara keseluruhannya kalau kita nak lihat suku kedua untuk tahun ini, prestasi perdagangan borong dan runcit ini menunjukkan perkembangan yang cukup positif sebenarnya. Tetapi banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita perincikan apabila kita bercakap soal prestasi perdagangan borong dan runcit ini. Okey, ini adalah angka ataupun data penting yang perlu kita lihat dan juga telitikan. Di mana kalau nak dilihat dari segi nilai jualan, ada beberapa pecahan di sini. Walaupun kesemuanya meningkat, perdagangan borong runcit kalau kita lihat pada Jun sekitar 62.4 bilion di sini, dan kemudian pada Mei 62.2 bilion. Selain daripada itu, kalau perdagangan runcit juga meningkat dari Mei 58.8 bilion meningkat kepada 59.4 bilion. Peningkatan 5.8% untuk tahun ke tahun, dengan kenderaan bermotor juga meningkat. Rakyat Malaysia ramai juga beli kenderaan untuk bulan Jun 16.7 bilion. Kalau kita bandingkan antara Mei adalah sekitar dalam 17 bilion, dan bagi volume perdagangan borong adalah sekitar 4.5%, tapi kalau kita bandingkan bulan ke bulan, mungkin kita nampak agak penurunan 5.3 kepada 4.5. Tetapi kalau kita bandingkan tahun ke tahun, ianya masih lagi mencatatkan peningkatan yang positif, dengan runcit adalah sekitar 2.6, dengan kenderaan bermotor adalah 3.1%. Kalau ikut bulan Mei 2023, 18%. Ini satu angka yang boleh dikatakan cukup besar juga kalau kita nak telitikan jurang antara bulan Mei dan juga Jun 18 kepada 3.1% sahaja dari segi indeks volume kenderaan bermotor. Okey, secara keseluruhannya pelarasan kalau kita lihat dari segi bulanan, Mei 2023 negatif 4.0 dan Jun 2023 adalah negatif 2.2%. Ini adalah antara angka-angka penting apa yang dikeluarkan oleh DOSM semalam, dan sudah tentu untuk kita meneliti berkenaan dengan perkara ini bersama dengan saya menerusi Google Meet, pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Doktor, pertama sekali mungkin reaksi melihat kepada prestasi pertumbuhan jualan bulanan dan juga suku tahunan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dalam bentuk faktor-faktor utama yang mempengaruhinya. Sebab kita nampak kalau banding banding tahun ke tahun itu nampak ada peningkatan. Tetapi dari bulan ke bulan itu ada sedikit penurunan. Pandangan Dr. Razman melihat perkara ini? Ya, apabila kita melihat statistik yang telah dibentangkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, memang menunjukkan peningkatan dari pelbagai sektor perdagangan borong, perdagangan runcit dan kenderaan bermotor. Dari segi nilai jualan dan indeks volume semua menunjukkan peningkatan. Dan ini bertepatan dengan
pertumbuhan KDNK negara. Kalau kita lihat pada suku pertama 56% dan suku kedua pun dijangka kekal positif, mungkin sekitar 4 hingga 5%. Dan apabila kita melihat secara terperinci, walaupun ianya menunjukkan peningkatan, tetapi peratusan peningkatan itu semakin rendah berbanding bulan sebelumnya. Dan ini juga bertepatan dengan jangkaan pertumbuhan KDNK apabila pada suku pertama 5.6, mungkin suku kedua ini sekitar 4 hingga 5% saja. Oleh itu, walaupun kita melihat bahawa ini adalah sesuatu yang amat positif, yang amat merasakan menunjukkan negara kita dalam landasan untuk pemulihan ekonomi secara total, namun kita harus mengambil kira bahawa mengapa pertumbuhan itu semakin perlahan disebabkan oleh situasi ekonomi global yang juga mengalami pertumbuhan yang semakin perlahan, permintaan barangan perkhidmatan yang juga semakin rendah, dan kita sebagai negara pereksport juga turut terkesan dengan itu. Dan juga kalau kita lihat terutamanya macam perdagangan runcit, kalau kita masih lagi bergantung kepada barangan import dengan ringgit berbanding US dollar masih lagi sekitar RM4.58 macam tu, menyebabkan pembeli ataupun consumer akan lebih berhati-hati dalam pembelian, walaupun mereka masih berbelanja tetapi mereka tidak lagi berbelanja secara orang kata lebih banyaklah seperti bulan-bulan sebelumnya. Ya, Dr. Razman, bagaimana kita nak meneliti berkenaan dengan terutamanya satu adalah langkah di peringkat monetary dan juga di peringkat fiskal. Pengumuman oleh Perdana Menteri Ekonomi Peluncuran Ekonomi Madani itu ada cash handouts diberikan. Itu satu pertama. Dan kedua, kita menantikan mesyuarat MPC dan juga pengumuman Bank Negara bersama dengan DOSM melibatkan KDNK bagi suku kedua. Pandangan Dr. Razman melihat kepada indikator-indikator, bukan sahaja perdagangan burung runcit ini, tetapi banyak lagi perkara-perkara indikator-indikator lain, termasuklah inflasi, kadar inflasi teras yang masih lagi berada di 3% inflasi teras pada ketika ini. Apa bentuk jangkaan Dr. Razman melihat kepada pengumuman untuk suku kedua KDNK yang akan datang ini, Dr. Razman? Ya, jangkaan saya seperti saya sebut tadi akan kekal positif sekitar 4 hingga 5%, mungkin 4.7%. Dan apabila kita melihat dari segi strategi sistem ataupun strategi monetary sendiri di bawah Bank Negara sejak belakangan ini memang bersifat ataupun bersikap proaktif, iaitu cuba mengantisipasi ataupun menginterpretasi apa yang akan bakal berlaku di peringkat global dan juga peringkat domestik. Itu disebabnya kalau kita lihat walaupun kadar inflasi kita masih dianggap terkawal rendah, tetapi tidak ada orang kata keperluan untuk Bank Negara untuk menaikkan lagi kadar OPR ataupun cuba menurunkan ke kadar yang lebih rendah. Tetapi kalau saya lihat apa yang akan berlaku di pembentangan KDNK ini menunjukkan bahawa kita masih lagi mencatatkan pertumbuhan positif, tetapi kita akan berdepan situasi yang mana ketidaktentuan dari segi permintaan dan penawaran barangan dan perkhidmatan di peringkat domestik dan global akan menjadi lebih ketara. Dan disebabkan itulah kata walaupun data-data sekarang agak kita boleh kata okey, tetapi kita tidak boleh bersenang lenang. Kita harus mencari satu strategi yang lebih mampan untuk memberikan kita terus berdaya saing. Ya, bentuk strategi, pandangan doktor, bentuk strategi yang lebih mampan itu dan juga downside risk, kerana penting juga untuk kita telitikan deflation, external factors lah, deflation apa yang berlaku di China sebagai contoh, demand yang semakin menurun, perdagangan ekspor import juga antara perkara yang perlu ditelitikan, downside risk dan juga perancangan strategik yang boleh dilakukan dalam terutamanya dalam tempoh berbaki sehingga nak ke penghujung tahun ini. Pandangan Dr. Razman. Ya, strategi yang perlu diambil oleh kerajaan ialah memantau setiap data dan juga pergerakan dari segi mikro dan juga makro indikator di negara kita dan juga di negara luar, dan melakukan intervensi secepat mungkin. Kita tidak boleh
hanya melihat dan cuba merangka apakah langkah-langkah inisiatif yang patut dilakukan sebagai contoh untuk belanjawan tahun hadapan. Ya. Tetapi ianya mesti dilaksanakan pada tahun ini juga sebagai contoh. Kalau kita melihat apa yang berlaku di China, kemungkinan berlakunya pengurangan permintaan daripada negara tersebut. Adakah kita sudah bersedia untuk memastikan bahawa barangan kita dapat dipasarkan di negara-negara lain, Ya. terutamanya apabila kita telah ada ratifikasi RCEP dan juga CPTPP. Di situ saya lihat perjanjian MOU, FDI dan sebagainya amat penting kerana kita mahu memastikan kita tidak bergantung kepada rakan-rakan tertentu, kita tidak hanya mahu bergantung kepada sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi mempelbagaikan lagi punca hasil kita dan juga mempelbagaikan juga sektor industri yang kita mampu untuk memberi sumbangan yang lebih tinggi di masa depan. Ya, sudah tentu banyak perkara yang perlu ditelitikan oleh kerajaan dan kita juga menantikan pengumuman oleh Bank Negara dan juga DOSM berkenaan dengan prestasi KLNK bagi suku kedua. Terima kasih pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.